Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Berkata Syekh Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam, wa jaizun fi haqqihim min aradin bi ghairi naqsin ka khafifil maradi idafatu sifati lil mawsuf. Artinya, dan yang harus pada zat mereka itu, Nabi-Nabi dan Rasul itu, bertukar ganti dalam sifat manusia yang tiada jadi kekurangan, seperti sakit yang ringan. Bermula dalil harus. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala nyepah kurnia dia juga semata-mata belah ihsan dia, masih memberikan peluang pada kita berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah. Syukur kita Allah SWT takdirkan kita lahir daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Syukur diberi kita boleh dibesarkan dalam keadaan taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Syukur dalam masa yang sama dia halubakan kita untuk duduk majlis ilmu. Alhamdulillah. Ditunjukkan kita pula jalan macam mana untuk kenal Allah, kenal Rasulullah. Alhamdulillah. Dia beri pula dengan itu membenar dan mengiyakan, sentiasa perasankan Allah, dan ada perasaan nak banyak berselawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita keupayaan, lambangan masa, kekuatan boleh hadir untuk solat berjemaah, berada pula majlis yang mulia untuk meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita masih duk bicara bab sifat harus bagi Rasul. Rasul satu je sifat harus dia. Harus dia bersifat dengan sifat manusia biasa, pasal dia manusia. Tapi ciri kemanusiaan yang ada pada dia tidak akan sampai kepada tahap yang boleh mencacat cederakan fizikal mereka, yang menyebabkan jadi sabab pada tohmah fitnah manusia pada mereka. Mesti mereka mempunyai segala ciri-ciri dan sifat-sifat kesempurnaan. Tak akan ada pada mereka apa-apa yang akan menggagalkan misi dan visi mereka dalam penyampaian dakwah, yang meliarkan orang ramai daripada mereka dengan sebab fizikal ataupun jasad lahiriah yang ada menjijik dan meliarkan orang lain daripada mereka. Itu kot bahasa-bahasa nak pakai tu kan. Jadi Nabi Rasul ni mesti sangat sempurna. Sangat sempurna. Wajib kita yang tengok tu, Nabi Rasul ni sangat sempurna, sangat sempurna. Fizikal dia pun sempurna, apatah lagi batin dia. Baik.
Jadi di atas kaedah itu jangan sama sekali kita terpengaruh dengan kisah-kisah daripada buku bacaan-bacaan mana yang kita dapat yang menyalahi kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah yang telah mereka rumuskan untuk kita ni, yang mesti Nabi Rasul ni sifat-sifat wajib satu, dan takkan ada apa-apa ciri-ciri yang lain yang membentuk kemanusiaan yang ciri itu menjatuhkan martabat mereka sebagai Nabi Rasul. Dengan bahasa lain juga yang akan menggagalkan dan memburukkan reputasi Nabi-Nabi dan Rasul, menyebabkan umat tidak boleh menerima dan memaafkan mereka di atas apa-apa ciri kekurangan dan kecacatan itu, menyebabkan penolakan pada Nabi dan Rasul berlaku. Takkan ada Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul dia macam tu. Baik, itu prinsip, ayat-ayat prinsip tu kan. Jadi yang tak betul tu kita dah cerita sekali lalu. Kitab kita ni pun disebut gitu. Seterusnya dia nak nakalkan satu perkataan daripada Syekh Al-Marzuq. Ambil daripada kitab Aqidatul Awam, antara kitab yang selalu dipakai dalam institusi pondok untuk pengajian tauhid kan. Baik, dia kata macam ni, wa jaizun fi haqqihim min aradin bighairi naqsin ka khafifil maradi. Itu ada ayat tambah di belakang tu, idhafatus sifat lil mawsuf. Tu buat nahwu tu. Baik, terjemah asal perkataan ni dia kata dan haruslah, dan yang harus pada zat mereka itu Nabi-Nabi Rasul bertukar ganti dalam sifat manusia. Jadi bertukar ganti itu dia nak terjemahkan perkataan arad. Arad ni kan sifat yang berubah-ubah ada pada makhluk. Dia punya arad. Satu Tok Guru kita ni dia menggunakan bahasa tukar ganti. Maksud antara makna arad tu, kalau nisbah zaman dulu lah kalau faham tu, arad ni dengan makna bertukar ganti sifat tanpa Allahumma salli alaihi wasallam, bertukar ganti sifat, bertukar ganti sifat, berubah-ubah. Jadi satu diterjemahkan arad tu dengan mana bertukar ganti sifat-sifat manusia. Jadi dia kata Nabi Rasul tu bertukar-tukar ganti dalam sifat manusia yang tiada jadi kekurangan. Itu ayat dia. Jadi yang tu antara bahasa yang dipakai lah, macam-macam istilah-istilah kitab ni. Jaizun fi haqqihim an yattasifa bi sifatil insaniyati, yang tak menjatuhkan sifat insan, sifat harus Nabi Rasul bersifat dengan sifat manusia biasa yang tak menjatuhkan martabat mereka yang sangat mulia itu dengan sifat kemanusiaan tersebut. Ya. Yang tu dia nak nakal perkataan ulama. Contoh dia ka khafifil maradi, seperti sakit yang ringan. Ya. Istilah sakit ringan ni kita sebut semalam lah. Sesama, demam panas, mata jadi merah, batuk sikit, uzur letih tak larat, mengantuk. Sifat-sifat ni tak ada masalah untuk ada pada Nabi Rasul. Itu bahasa disebut sakit-sakit yang ringan. Jadi kalau sakit berat, buah pinggang, jantung, kencing manis, darah tinggi, buah bahasa penyakit kita tak, gaut, asma, dengan sebab tu dia lelah, tak boleh nak buat kerja. Ui, takkan ada macam tu. Baik, mudah je tu. Bermula dalil. Dalil pula. Dalil harus Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat manusia, bukan bersifat dengan sifat malaikat dari sudut fizikal dia kan. Apa dalil dia? Jadi dalil harus bagi mereka itu arad basyariyah
dilihat oleh orang yang semasa dengan mereka itu. Dalil dia ni dalam seluruh bab kita belajar ni, dalam kitab akidah ni, dalil bab hadis bagi Rasul ni, dalil dia lain sikit daripada semua dalil. Dalil dia dipanggil dalil musyahadah, bukan dalil akli nakli. Atau istilah asal antara dipanggil seingat saya, dipanggil dalil dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Dengan lihat mata kepala sendiri, itu istilah musyahadah. Kalau tak lihat dengan mata kepala sendiri pun, daripada zaman orang yang tengok dengan mata kepala tu, daripada satu generasi ke generasi menceritakan cerita-cerita tersebut sampai kepada kita. Allahumma salli. Daripada satu generasi ke generasi sampai kepada kita dengan secara perkhabaran mutawatir, dengan makna ramai sangat orang cerita perkara tersebut, walaupun kita tak pernah tengok, tapi masyhur, benar, dan pakat ramai cerita ni sampai tak ada orang tak tahu perkara tersebut, seolah-olah macam kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Itu dipanggil dalil musyahadah. Dalil ni juga atas istilah dipanggil dalil mutawatir, dalil khabar mutawatir, dalil khabar mutawatir. Dia bukan dalil nakli, bukan Quran hadis. Quran hadis dia nak dalil tu satu hal, tapi atas sebut kaedah yang dia kata dalil Nabi Rasul ni bersifat manusia ialah apa dia? Dilihat oleh orang semasa dengan mereka itu. Tu dilihat tu bahasa Arab ni musyahadatu man fi zamanihim. Pandang dengan mata kepala ciri dan sifat Nabi Rasul ni, khasnya sifat kemanusiaan ni pada zaman mereka hidup, dinukilkan sampai kat kita atas nama istilah prinsipnya tu. Prinsipnya tu. Jadi dalil dia asal nak sebutnya, ada kepelbagaian dalil di sini. Khasnya ada dalil baru yang kita jumpa. Dalil apa nama? Musyahadah. Bahasa lain dalil apa? Khabar mutawatir. Pasal kaedah mutawatir ni salah satu dalil, dan dia dalil qat'i. Dia dalil qat'i. Dalil khabar mutawatir, jadi khabar mutawatir daripada perkhabaran orang ramai keliling, dia adalah khabar atau dalil mutawatir. Hatta kalau ada maklumat-maklumat yang khabar mutawatir ni berbanding dengan, kalau ada dalil khabar mutawatir ni, kalau ada misalnya pernyataan dalam Quran ataupun hadis yang istilahnya bercanggah dengan khabar mutawatir ni, khabar mutawatir ni adalah dipakai, dan apa yang zahir datang pada Quran hadis tu hendaklah ditakwil. Kekuatan khabar mutawatir. Boleh faham saya cakap apa? Kita belajar disiplin berdalil ni kadang tak pernah belajar, memang melengung sikit lah. Selalu kita dengar selalu apa? Quran hadis tu ya. Dan Quran hadis tu nak menghurai dia, ada kita sebut sekali lalu ijma' qiyas. Dan Quran hadis pun kalau datang, memang Quran hadis, tapi kalau dia bercanggah dengan kawaid akliyah, bercanggah dengan ayat Quran lain, hadis lain yang berlaku kontradik, ayat Quran tu kena selesai dengan kaedah nasikh, mansukh, am, mutlak. Ada bab nanti istilahnya kalau mansukh, dia telah dibatalkan hukum tu tak relevan untuk dipakai, telah mansukh. Ada istilah nasikh, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal. Ada disiplin ilmu usul fiqh lah itu kan. Baik, yang tu asal nak sebutnya adalah ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas. Jadi atas satu lagi ni yang jadi dalil, bahkan dia dalil kuat, menepati prinsip akliyah dari sudut ketepatan fakta. Perkhabaran tu dipanggil khabar, ataupun dalil tu dipanggil khabar mutawatir.
Khabar mutawatir. Khabar mutawatir ni nisbah subut wajib pegang i'tiqad. Memang ya. Jadi atas kita bicara Nabi Muhammad SAW ni, begitu juga Nabi-Nabi dan Rasul dulu. Soalan sikit ni, siapa bisa jumpa Nabi Adam? Dan Nabi Adam ni bersifat manusia. Siapa bisa jumpa? Nabi Adam pun, Nabi Muhammad pun tak jumpa. Tok Nyang kita rasa kita tak jumpa. Siapa biasa jumpa moyang dia yang kelima? Kan? Moyang kelima. Biasa jumpa. Ada ke tak ada? Ada. Dia manusia ke jin? Saja kita saja soal bodoh sikit tu kan. Manusia ke jin? Mana tahu? Kan biasa tengok. Tanpa diragukan memang manusia kan. Kuatlah ada keturunan jin ni katakan. Bukan ada keturunan jin. Mana jin orang? Tak ada pun. Hari itu buat bodoh sikit tu. Pakai cari juga jin lah tu yang dia berkenal tu. Saya sebut jin dia orang kenal jin. Ada pula jin pula. Ada keturunan jin? Tak ada tak? Keturunan manusia betul. Masa bila hampa tengok Tok Wan moyang ni kita dapat adalah manusia. Macam mana jawab? Khabar mutawatir. Memang kita manusia. Alah. Daripada Nabi Adam tu bukan jin dulu kalau betul-betul kau manusia. Kepala otak kau siapa dia ajar itu. Mana boleh ada berlaku tukar genetik daripada jin jadi manusia? Mana ada? Macam mana takkan bertukar manusia jadi haiwan? Takkan ada. Manusia jadi haiwan tu manusia ataupun beruk jadi manusia. Mana ada? Takkan adanya. Teori-teori yang boleh bertukar macam tu ada cerita, tapi dia bukan khabar mutawatir, bahkan khabar merepet teori-teori Charles Darwin tu kan. Manusia saya monyet, dia tegak besar panjang, jadi manusia. Tak ada kaedah macam tu. Merepet. Orang putih sendiri pun menyerah pahaman Darwin ni. Okey, siap. Jadi nak sebut apa? Kaedah kita khabar mutawatir. Nak sebut mutawatir. Kalau ambil persoalan mudah, asal kita bicara kat Rasulullah, cuma nak telan dengan istilah khabar mutawatir tu. Jepun biasa pergi tak? Tak biasa pergi? Ada negeri Jepun? Biasa tengok Jepun? Biasa tengok? Itu ada ke Jepun ni? Ketipu je? Ke ni konspirasi je? Atau apa dia panggil? Yang Illuminati? Bukan ada Jepun ni, sebenarnya bohong je. Dalam peta tu sebenarnya hayalan ni, Fata Morgana saja diwar-warkan Johor. Jepun sebenarnya tak ada. Betul salah? Memang ada. Yakin dah. Apa bukti? Apa bukti? Khabar mutawatir. Hang motor apa? Honda ni main mana? Korea? Jepun? Lagi motor apa lagi yang brand Jepun? Yamaha, Suzuki, yang murah tak? Yang murah. Brand tu main mana? Jepun. Jadi ada ke Jepun? Memang ada lah. Pernah pergi ke? Tak pernah pergi. Memang ada ke? Macam mana boleh yakin? Hafailah perkataan tu, yang buat bengap tu. Apa dia? Khabar mutawatir. Siap. Boleh? Faham kan? Senang je. Rasulullah ni manusia. Mana tahu? Masa tengok Nabi Muhammad. Untuk macam mana boleh tahu dia manusia? Khabar mutawatir. Kalau ada orang kata tak faham lah, bengap, bodoh, ngaji lama sikit. Bubuh je ayat tu, pasal itu kaedah hujah dia. Kan? Lagi pun kata Muhammadur Rasulullah, kalau atas sebut kaedah lughawi dia, Muhammad adalah utusan Allah. Bila Muhammad utusan Allah ni, Muhammad ni main mana Muhammad ni? Keturunan mana? Arab. Keturunan Arab. Manusia. Bila manusia macam mana? Manusia sifat manusia lah, takkan manusia sifat jin. Takkan manusia ni
Jin, mana boleh, manusia lah. Cuma di atas apa kita bicara lepas, nisbah bersifat dengan sifat manusia, ada makan, ada minum, ada anak, ada isteri, ada pekerjaan, yang mana ada kerja, tak semua juga ada pekerjaan. Ada yang tak kerja langsung, ada yang tak bekerja langsung, sebahagiannya ada yang bekerja pasal terlalu yakin kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Dan Nabi Rasul yang bekerja pun bukanlah tak yakin di atas apa Allah Ta'ala telah janjikan kepada mereka, tapi dia buat tu atas jalan ikhtiar dan usaha untuk menunjukkan ada pentaklifan syariat kat kita. Panjang tu bahas tu, memang ada bahas ulama dalam bab tu. Jadi asal nak sebut bila nama utusan Allah daripada manusia, manusia sifat manusia lah. Cuma yang kata ada martabat tinggi apa-apa tu, ada berdasarkan ayat Quran lain lah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Yang tu mendalilkan bahawasanya memang Nabi Rasul ni fizikal mereka mesti sangat sempurna. Dan di atas prinsip, kalau orang yang berdakwah ada cacat celah dari segi fizikal, kadang-kadang yang tu yang menggagalkan orang yang nak didakwah untuk menerima perkataan ataupun ajakan daripada pendakwah tersebut. Bila ada ciri kekurangan menjadi menyebabkan orang akan rasa meluat, rasa benci, rasa nak menjauhkan diri, Allah Ta'ala dah tutup semua jalan-jalan tu sebagai satu kaedah akhirat esok. Kalau ada makhluk yang berhujah menolak Rasul, Allah Ta'ala akan tunjukkan Nabi Rasul dia seorang-seorang dengan ciri-ciri manusia yang masih boleh taat, tapi kenapa kita tak taat? Macam tu kot sekali bahasa. Misal kalau katalah asal nak sebut dengan Nabi Rasul tu sifat manusia, miskin misalnya. Nabi Rasul mana yang paling miskin? Maklumat tak saya dengar lah. Tu yang melengah tu. Nabi Rasul mana yang paling cantik? Tu pandai. Nabi Rasul mana yang paling miskin? Nabi Muhammad? Nabi Isa alaihissalam. Selai sepinggang. Seumur hidup dia daripada kecil sampai dia diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Antara bahasa-bahasa yang disebut oleh Tuan Guru kita apa dia? Dia sentiasa diburu. Jadi tak ada nak buat rumah. Tak ada. Hidup dia memang istilahnya bermusafir sentiasa. Sentiasa diburu. Sebab apa diburu? Pasal ada yang dengki di kalangan Bani Israel ni, tak setuju untuk dia nanti dialah akan turun kitab Injil yang memansuh kitab Taurat. Satu tak setuju, dengki. Pasal kalau ikut di kalangan Bani Israel ni, ada mereka mengharapkan Nabi dan Rasul tu daripada keturunan mereka. Tengok Nabi Rasul ni keturunan daripada ayah mak Nabi Isa tu lah kan? Mak Nabi Isa, mak dia Hannah, Allahumma salli alaihi. Saya lupa tak nama Nabi. Pasal datangnya Nabi Isa tu daripada keturunan Nabi juga. Yang Bani Israel lain memang mengharapkan kalau boleh datang Nabi ni daripada keturunan mereka, tapi tak datang daripada keturunan mereka, datang daripada keturunan lain. Kerana itu dia dengki, dia tak nak terima Nabi Isa. Bunyi kata nak lahir je pun dia dah berubah. Cuma Allah Ta'ala hikmah lindung dengan Nabi Isa ni. Kelahiran dia misteri, pasal orang duk sangka macam mana biasa. Mana-mana keturunan Nabi-Nabi yang ni, kalau ada anak lelaki akan lahir Nabi Isa. Allah Ta'ala tak buat gitu, bahkan jadi pelik. Datang Nabi Isa melalui seorang perempuan yang bernama Maryam, yang cukup tragedis kehidupan dia kan, sampai itulah orang fitnah apa-apa lahirkan Nabi Isa.
dia diburu daripada sebelum lahir lagi sampai Allah Ta'ala naikkan dia ke langit. Yang teruk sekali lalu. Jadi nak cerita apa ni? Sebab tu dia paling miskin. Siapa? Tak ada pakaian apa nak macam mana Nabi Rasul lain. Bahkan saya ngaji ada guru sebut dia selai sepinggang. Selai sepinggang. Nanti dia turun bunuh Dajjal, baru istilahnya dia akan hidup berkahwin dengan salah seorang daripada orang Islam pada zaman itu, dan dia akan hidup bersama orang Islam jadi khalifah selama 7 tahun. Betul Allah Ta'ala wafatkan dia. Lepas wafat Nabi Isa itulah yang huru-hara makin teruk lah. Dalam masa yang sangat singkat. Huru-hara lepas zaman Nabi Isa tu sangat singkat. Ada Nabi Isa, masa itu istilahnya cemerlang. Bumi jadi subur, tanah jadi berkat, hidup pun dengan penuh bersyariat. Berkatnya tanaman pada zaman Nabi Isa tu, kita cerita tentang Nabi Isa sikit tu. Nak cerita asal nak sebut miskin tu kan. Nabi Rasul paling miskin tu. Punya berkatnya zaman tu, kalau tanam pokok delima, buah delima sebiji tu, kulit dia boleh jadi payung untuk bernaung di bawah dia 7 hingga 8 orang. Macam payung pasar tani. Satu biji kulit biji buah delima. Kenapa besar? Berkat, subur. Rahmat turun. Lah ni makin kecil siapa? Bala. Banyak dosa. Zaman Nabi Isa tu dah duduk ditakbir oleh Nabi. Nabi ada. Pula tu sebelum bila datang dia bunuh Dajjal tu, ada syariat. Sebab hari tu orang kita sebut kan, antaranya takkan ada dah orang kafir yang baligh yang akan jadi kafir zimmi, pasal persyaratan yang diturunkan untuk Nabi Isa ni bila dia datang nanti, tak ada dah hukum kafir orang lelaki yang baligh yang duduk dalam kerajaan Islam atas nama kafir zimmi. Tak ada. Tak ada. Zaman Nabi Isa adalah zaman yang takkan ada dah kafir zimmi duduk dalam kerajaan Islam. Jadi yang duduk dalam kerajaan Islam ni semua orang Islam ataupun isteri-isteri daripada orang kafir yang telah dibunuh, ataupun anak-anak mereka, lelaki perempuan yang jadi tawanan Islam, semua tu akan jadi hamba abdi kepada orang Islam. Semua jadi istilahnya ghanimah pada umat Islam pada masa itu. Satu umat Islam masa itu kaya, itu dalam keadaan taat, apa saja permasalahan kena rujuk pada Nabi Isa. Ada setengah-setengah ulama membahasakan Nabi Isa pada masa itu dia ibarat macam salah seorang daripada ulama mujtahid dalam mazhab, mengikut kaedah syariat yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau atas nama mazhab, kita dengar Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali radhiyallahu ta'ala anhum wa rahmatullahi alaihim ajma'in. Lagi satu apa? Yang kelima. Kalau zaman dah ni mazhab kelima apa dia? Mazhab yang tak ada mazhab, Wahabi, yang gila babi tu. Tapi bila Nabi Isa esok, mazhab kelima, dia salah seorang mujtahid dalam syariat yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Cerita Nabi Isa sikit. Jadi dia antara Nabi Rasul yang paling miskin sekali. Pasal diburu sepanjang hidup. Diburu sepanjang hidup. Rasulullah ada juga duduk di Madinah. Ada juga unta, ada rumah, ada isteri. Ada isteri pula ramai gila. Dia ada juga itu Nabi Isa. Tak ada. Dia angkat ke langit pun tak kahwin. Diturun esok bunuh Dajjal baru kahwin. Dan umur Nabi Isa umur 33 tahun. Kalau ikut setengah yang kata umur Nabi Isa naik ke langit tu umur apa? 33 tahun. Bahkan atas kisah juga sebut ahli syurga ni, semua ahli syurga adalah umur-umur Nabi Isa AS. Berapa? Semua umur 33. Umur 18 budak lagi.
20-25 pun baru nak matang. Umur dia matang, full matang, matured. Apa dia? 33. Umur naik Nabi Isa ke langit. Dia akan hidup 7 tahun selepas turun untuk bunuh Dajjal tu. Lepas tu jadi umur dia nanti 40 baru orang Ta'ala wafatkan dia. Siap sekali lalu. Jadi orang Ta'ala jadikan Nabi Rasul dengan keadaan paling miskin, paling kaya, ini lawa, ini suara. Pasal apa? Antara hikmah dia supaya dia adalah jadi dalil hujah mana-mana umat yang menolak, jadikan alasan khas yang di akhirat esok untuk membela diri di atas mereka tak taat pada ilahi dengan apa sifat istimewa yang Allah Ta'ala beri, cantik, lawa, suara sedap, kaya apa, ataupun miskin sekalipun penyakit, Allah Ta'ala akan gunakan Nabi Rasul dia sebagai hujah untuk menolak alasan yang diberi oleh manusia pada masa itu untuk bebaskan daripada neraka, dengan sebab beralasankan apa Allah Ta'ala kurnia kepada dia, dengan sebab tu dia jadi jahat. Kalau muka lawa, ya Allah kau bagi muka aku lawa, apa kau cerita aku? Kalau bagi hudur kan senang, tak ada aku buat maksiat, tak ada aku nak gedik-gedik macam ni, boh bahasa itu kan. Kenapa jadikan aku suara sedap, aku menyanyi terpekik, terlolong, terlalang, ramai peminat aku, dengan sebab tu macam ni. Semua persoalan itu akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Antara jawapan tu menggunakan Nabi Rasul yang mereka ni maksum satu hal, dan sifat manusia mereka yang tak ada kecacatan tu, tapi masih manusia, akan digunakan hujah tu. Atas suara sedap, kau tak tengok Nabi aku, Nabi Daud, suara lagi sedap jauh pada kamu, burung terbang boleh berhenti, tapi dia hamba aku yang taat. Innahu kana abdan syakura, kan? Ajak mudah dia sebut. Dia hamba yang sangat bersyukur. Suara sedap, muka lawa, badan tegap, apa seumpama tu lah. Siap. Dan tu pun mana tahu Nabi Isa paling ni khabar mutawatir. Cuma nak sebut gini lah, ngajilah lama sikit, jangan tengok TV je. Orang TV mana nak tahu khabar mutawatir tak mutawatir. Khabar mutawatir pun tengok daripada orang yang mengaji syariat, orang yang mengaji hukum hakam daripada Islam, perkhabaran daripada mereka. Tu pun kita nak panggil khabar mutawatir. Ya, sekali lalu asal nak semua tu, sekali lalu tu nak syarahkan salah satu kaedah dalil kita ialah khabar mutawatir. Saya sebut Jepun dah buat asal ni. Bahkan ada kaedah, contoh misal bumi, kita belajar sains, bumi bulat kan. Kalau tengok sekali lalu beberapa ayat Quran, zahir lafaz ayat Quran tu boleh dipahamkan kata bumi ni bukan bulat, tapi bumi ni lepek. Zahir kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Lambat pula dah sebut. Tengok terjemahan dalam Quran tu, sekali lalu pandang macam bumi ni lepek. Tapi kita mengaji dan telah dibukti dengan khabar mutawatir bahawasanya memang bumi ni bukan lepek, tapi bumi ni bulat. Bahasa umum bulat lah, tak payah sebut lah sphere pun tak bulat lah. Untuk macam mana? Nak pakai macam mana? Nak pakai antara makna zahir Quran, wa ilal ardi kaifa sutihat, misalnya ayat Quran sebut afala yanzuruna ilal ibil, apa semua tu, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan takkah pandang kepada bumi, kenapa? Kaifa sutihat, bagaimana ia telah dibentangkan. Asal mana sutihat tu daripada perkataan sutuh. Apa sutuh? Sutuh ni adalah bahagian, kalau di Sepang Bangkudan, bahagian atas bumbung yang rata, itu panggil sutuh.
Jadi sutihat maksudnya diratakan. Jadi bumi apa? Rata. Sekali lalu kan bumi ni rata. Soalannya, memang rata ke bulat? Yang duk pakai sekarang apa? Sikit soalan gitu. Pasal memang ada kelahi kat babak tu kan. Ada grup WhatsApp, ada grup Facebook apalah kan. Bumi ni flat. Bumi ni flat ke? Dia orang hujah ke Quran tu. Membuktikan maksudnya bumi ni rata. Bukan bumi ni bulat. Macam, okey ke otak tergeliat? Boleh faham soalan? Orang tu ikut hadis lah. Quran kata bumi rata-rata lah. Ke bumi bulat? Bumi bulat ke rata? Boleh canggah ayat Quran? Masa bila Pak Cik Dollah naik helikopter pergi tengok bumi bukan rata gitu? Itu nak faham tu. Kalau kita tak pernah belajar disiplin ilmu macam ni, dengar orang hujah-hujah macam tu pakai Quran hadis, yang ni kata dia ilmu sains, yang ni Al-Quran sebut kaifa sutihat, dalil menunjukkan maksudnya bumi ni rata. Macam, okey. Sekali lalu tengok memang macam tu maksud ayat Quran tu. Tapi bila tengok dengan khabar mutawatir dan telah dibuktikan, apa dia? Bumi bulat. Apa bukti bumi bulat? Saja kita bincang sikit kat tu kan. Iya ke itu kaedah nak kenal bumi bulat? Macam tu. Kita kecil tak nampak bumi ni bulat, macam tu. Ayat tu tak cantik tu untuk membuktikan bulatnya bumi. Dalam masa yang sama di bumi ni ada siang dan malam, ada yang subuh ni, ada yang maghrib, ada yang asar. Ada yang baru terbit matahari, ada kita terbit matahari. Itu nak menunjukkan bumi ni kalau bumi rata macam mana? Satu dunia jam serupa. Kalau rata ni matahari. Kalau ni pukul 12 semua. Tapi kita ni duduk siang, mereka baru nak maghrib. Dia baru nak maghrib. Kita baru nak siang. Kita baru nak siang, dia baru nak malam. Pasal mereka dengan Malaysia ni, dia sebalik sana kan. Sebalik sana. Tak jadi telefon tengok siapa ada mereka lain. Apa saya nak cerita ni? Cerita mutawatir tu lah kan. Lagi apa bukti bumi bulat? Naik kapal terbang, duk pusing ni tu. Macam tu. Biasa naik kapal terbang ke? Saja soal-soal gitu kan. Dia biar kita sebut tu yang praktikal lah. Maksudnya waktu jam apa kan. Okey, lagi naik kapal terbang tu kita tak bisa naik. Lagi bumi bulat. Biasa tengok gerhana tak? Gerhana apa yang nak sebut ni? Nak buktikan bumi bulat. Gerhana bulan ke gerhana matahari? Gerhana bulan lah. Kenapa gerhana bulan? Gerhana bulan ni fenomena dia, ni matahari, ni bulan, ni bumi. Nanti gerhana bulan tu, bulan terang. Lepas tu apa? Bumi ni akan menutup cahaya daripada matahari tu daripada sampai ke permukaan bulan. Arca yang terbentuk di bulan bila bumi menutup matahari, bumi menutup matahari daripada cahaya matahari kena ke bulan untuk bulan bercahaya tu, arca tu adalah berbentuk bulat. Untuk menunjukkan maksudnya bumi bulat. Tu.
Takkan bayang-bayang bulat objek bentuk 4 segi. Kalau bumi ni lepek, macam mana? Kalau bulat lepek, nampak lepek sepi. Tak, nampak bulat. Tak ada pergi buka tengok fenomena gerhana bulan. Okey, siap. Lagi apa? Kalau kita pergi tepi laut, kalau ada kapal datang, mula-mula nampak apa tu? Nampak serombong dia. Itu kapal laut lama tu, mana ada serombong lah ni. Nampak apa? Itu cerita lama tu. Nampak apa? Nampak dia punya radar tu dulu kan. Atas tu radar. Lepas tu, makin lama makin naik. Sampailah nampak sebiji kapal dengan sempurna kan. Apa maksud dia? Maksudnya, mestilah dia naik macam tu. Jadi maksudnya bulat. Bulat, bukan lepiah. Untuk Quran, ngaji lagi habis sikit. Apa dia? Ayat Quran macam tu. Allahumma salli wa sallim ala. Ada zahir dia menunjukkan makna lepih, tapi ada khabar mutawatir, ada dalil akli yang qat'i menunjukkan bahasanya memang bumi ini bulat. Ayat Quran tu kena takwil. Ayat Quran tu kena takwil. Ayat Quran kena takwil dengan sebab dalil khabar mutawatir. Ya. Tu kata khabar mutawatir kuat. Khabar mutawatir ada setengah istilah ulama sebut dia dalil akliyah, dilalah akliyah pun, dialah akal, kaedah akal. Akal tak boleh menerima konsep bercanggah, kontradik dalam Quran. Mesti betul. Lepas tu, yang tak betul ni macam mana? Yang bercanggah dengan hukum akal, bercanggah dengan ayat Quran lain untuk dimurnikan dia, tak dapat tidak, mesti ayat Quran ni dengan makna yang bukan macam mana zahir ayat. Takwil. Macam apa? Pasal supaya tak jadi fahaman daripada Al-Quran dan hadis dengan apa yang duk berlaku khas tersebut khabar mutawatir ni, dia jadi bercanggah. Tak akan ada percanggahan antara Al-Quran dengan realiti. Tak akan ada percanggah. Macam mana pun ngaji tu bagi disiplin betul. Ulama kita dah senarai lah. Ada kitab begitu banyak yang telah mereka karang menyelesaikan semua isu-isu macam ni. Isu-isu ada orang muskil. Tengok satu dalil Al-Quran macam ni, macam Wahabinya muskil lah. Dia kata Allah Ta'ala ada muka, tangan, sedangkan dah diselesaikan begitu lama oleh ulama dulu, salaf dan khalaf, bagaimana menyelesaikan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi popuak macam Wahabi tu, dia umpama popuak yang duk pegang kata bumi ni rata. Pasal hanya berpegang sebahagian ayat Quran, lepas tu akidah membabi buta. Bukan babi buta, babi buta. Buta babi, boboh je bahasa kita kan. Bodoh terus. Siapa? Hanya tengok beberapa ayat Quran, Allah duk atas arah. Allah ada muka. Bodoh. Takat tengok ayat Quran, afala yanzuruna ilal ibil atau wa ilal jibali kai fasutihat. Apakah tak tengok kepada bumi bagaimana ia telah diratakan. Tengok sutihat, sutuh bumi ni rata. Tidak. Yang dia buat bodoh gitu. Jadi Wahabi bodoh macam tu lah. Lepas kita ulama ahli sunnah wal jamaah dengan apa kita baca ni, mereka dah rumuskan kat kita untuk apa yang sepatutnya diiktikad dengan betul dan kena faham disiplin-disiplin hujah mana dulu. Yang tu memang ngaji dia lama sikit. Setidaknya akidah masih betul. Nak pergi faham mutawatir macam ni. Waktu panjang tu bahas satu-satu. Cuma saya nak bagi tunjuk sekali lalu kata khabar mutawatir adalah dipakai berbanding dengan sekali pun ayat Quran, makna pula memang boleh diiktimalkan dengan macam-macam. Dan telah dibuktikan pula memang bumi ni sebenarnya dia bulat. Bumi pun berpusing apa macam-macam dalil tu. Jadi kalau memahamkan bumi rata, tak betul. Bulat. Kalau dia orang kata-kata macam mana? Ada ulama orang macam ni. Bumi dalam Quran sebut bumi ini sutihat, disutuh, diratakan. Dia sutihat fi ra'il ain, la fil haqiqah. Dia diratakan pada pandangan mata, nampak macam rata. Tapi sebenarnya bulat. Sebenarnya bulat.
Kita naik kapal terbang pun, kalau ada orang kata bumi rata ni, bodoh, kau tak tahu langsung ilmu penerbangan, ilmu kapal terbang. Tak biasa langsung kau berlayar dalam laut. Wah, orang kita dah lama dulu turun ke laut, sampai kat bumi ni tak ada garisan pun, mereka boleh andaikan ada garisan-garisan andaian untuk grid dan bumi, longitude, latitude dia, mana garis bujur, garis lintang ni, gini. Jadi terlalu tepat pula tu ukuran-ukuran tersebut. Memang dengan sebuah ukuran, fenomena apa yang berlaku, bumi adalah bulat, bukan lampion. Apa tu? Khabar mutawatir. Khabar mutawatir. Rasulullah sendiri tak pernah khabar bumi ni bulat. Betul, macam mana boleh faham? Khabar mutawatir. Jangan buat bodoh pula lagi, duduk pegang bumi ni lepeh pasal ayat Quran. Lah, rupanya makna macam tu syaz, salah. Menyalahi daripada apa realiti, menyalahi kaedah-kaedah yang datang dalam kaedah agama kita, macam mana nak menyelesaikan ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Okey lalu. Jadi asal nak sebut, Rasulullah ni kita boleh tahu dia manusia, bersifat-sifat manusia. Begitu juga Nabi Adam apa semuanya punya lama masa tu. Macam mana kita tahu dia bersifat dengan sifat manusia? Khabar mutawatir. Apa maksud khabar mutawatir? Dah berkurun lamanya, inilah maklumat yang kita dengar, yang orang zaman tu melihat dengan mata kepala, yang bilangan mereka pula terlalu ramai, yang ramainya mereka itu akan sampai pada satu tahap tak mungkin mereka membuat pendustaan sama sekali. Dia tak ramai tu. Takkan orang ramai terus tu boleh pakat buat benda dusta? Takkan. Yang tu antara dobit yang dipanggil khabar mutawatir. Macam bumi rata apa-apa. Yang bukan seorang, doktor pula pakar-pakar gini. Memang kata bulat. Khabar mutawatir. Allahumma salli. Kalau kita belajar hadis pun ada istilah mutawatir ni. Cuma orang yang selalu duk bahas hadis ini, dia tak ada istilah lain dah. Dia tahu hadis nama apa? Hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu'. Hal lain macam bodoh je, tak pernah kenal. Hadis itu je dia orang tahu. Hadis mutawatir, hadis marfu', hadis mauquf, hadis muttasil, hadis mu'dal, hadis mursal, hadis mu'an'an, hadis mu'annan, hadis mu'nan. Benda maksudnya tak dulu yang tak faham istilah ulama hadis lah. Sikit tu. Jadi kita tahu manusia ni bersifat dengan sifat manusia ni khabar mutawatir. Lagi pula kepercayaan, khabar mutawatir lagi kepercayaan, dan khabaran tu memang boleh dipercayai. Satu lagi, dan ijma' muslimin. Ijma', sepakat, tak ada seorang berkhilaf nak kata Nabi Muhammad ni adalah manusia. Dia makan, minum, ada anak, ada isteri. Bila kata ijma', menyalahi ijma' boleh jatuh kufur. Satu, hati-hati sikit, ada satu kumpulan pahaman dia Nabi Muhammad ni dia bukan macam orang biasa, bahkan dia ni terlalu murni sehingga dia nak bersihkan apa-apa ciri kemanusiaan kat Nabi ni, sampai dia kata Nabi Muhammad kalau dapat anak pun dengan Siti Khadijah, bukan Nabi Muhammad bersama dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad dapat anak melalui Siti Khadijah dan Mariatul Qibtiyah tu adalah ibarat macam anak yang dianugerahkan kepada Siti Khadijah, macam mana Nabi Isa diberi kepada Nabi Isa.
Nabi Isa dia bagi kepada Siti Maryam. Betul saya sebut tu balik. Siti Maryam lahirkan Nabi Isa. Dia kata Siti Khadijah lahirkan anak Nabi Muhammad SAW. Macam mana Siti Maryam lahirkan Nabi Isa? Boleh faham saya cakap? Ada kumpulan bengong macam ni. Dia kata Nabi Muhammad ni terlalu murni, dia takkan usik perempuan punya. Macam ni. Itu dapat anak dengan Siti Khadijah, macam mana? Dia kata yang tu dapat anak tu adalah Allahumma salli melalui proses macam mana Siti Maryam lahirkan Nabi Isa. Maksudnya bukan melalui proses perkahwinan, hubungan suami isteri, tak ada. Bahkan Siti Khadijah ni bunting, ngandung, beranak, dapat anak. Dia kata, ada yang kata Rasulullah ni macam tu. Astagfirullah. Memang tak betul gilanya. Tapi dengar, ada grup tu, Facebook pun ada. Saya tak ingat nama apa Facebook dia tu. Masa dulu pernah dia orang bagi masuk dalam kumpulan tu, tengok berserabut kepala otak berbuat ni. Maksudnya ada manusia faham macam tu tau. Pelik-pelik kita tengok. Satu kita tak pernah jumpa, kita rasa macam tak siapa. Tapi ada manusia pelik sampai fahaman macam tu. Dia belajar kat mana tu. Pelik, memang pelik sangat. Okey, siap. Jadi asal cerita khabar mutawatir. Saya sebut bulan tadi, bulat Allahumma salli. Kisah Nabi Isa, kata orang paling miskin, suara Nabi Daud sedap. Mana tahu? Khabar mutawatir. Allahumma salli. Satu nak tengok khabar mutawatir tak mutawatir ni banyak disiplin dia. Saya tak urai banyak, sekadar saya sebut untuk menunjukkan salah satu kaedah kita berdalil dalam kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah adalah menggunakan istilah khabar mutawatir. Hatta ayat Quran pun boleh ditakwil. Pasal terlalu tepatnya khabar mutawatir. Al-Quran ni ditakwil. Allahumma salli. Okey. Tambihun, barang siapa intikad atau berkata. Ada lain soalan? Ada orang boleh jawab. Nabi mana pula mana yang kaya? Soalan cepu mas. Tidak lah hanya soalan. Nabi Yusuf. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. Nabi Sulaiman antara Nabi kaya. Bukan saja kaya, dia menguasai makhluk, unggas-unggas, bahkan binatang laut, binatang darat, bahkan jin. Dia bukan saja kaya, tapi skop bidang kuasa takluk pentadbiran dia sehingga menjangkau ke alam jin. Jin tak berani seorang pun derhaka dengan Nabi Sulaiman. Antara jin paling kaya. Jin paling kaya. Nabi Rasul paling kaya. Dan paling mewah. Kenderaan dia sangat istimewa. Rasulullah istimewa juga, burak. Nabi Sulaiman angin. Nak berjalan pergi anginnya, berkelang hulu. Contoh dah saya, anda ada kapan Nabi Sulaiman berkelang hulu, tak pernah muncul lagi. Bumi itu ada dah. Tak ada siapa hantu raya duduk situ. Agak je lah. Apa nak sebut? Jadi angin adalah kenderaan dia. Wali Sulaiman riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr. Sepagi je dia angin, naik kuda sebulan perjalanan. Kaya, luxury, mewah, tak ada isi minyak. Tayar pun tak ada tukar. Nabi Daud. Okey, cukup. Ya. Jadi asal nak bicaranya khabar mutawatir tu. Jangan tak telan khabar mutawatir. Gambar tu. View nak tengok kan daripada angkasa, rupa bumi ialah bulat. Ya.
Cuma itulah dobit dia, pastikan perkhabaran-perkhabaran tu benar-benar adalah benar betul. Memang dia ada alat untuk naik ke atas angkasa ambil gambar bumi. Pasal takat naik kapal terbang berapa puluh ribu kaki, 100,000 kaki sekalipun ke udara, tak boleh ambil gambar bumi bulat. Nak ambil gambar bumi bulat ni kena keluar daripada kawasan atmosfer, keluar jauh. Memang ada alat ke yang boleh ambil gambar. Nak kata kalau memang ada gambar tu menunjukkan bulat, memang bulat lah. Bulat tu dengan pembuktian kita sebut naik kapal, longitude, latitude, naik kapal terbang macam ni. Bahkan memang ada ilmu khas untuk pergi belajar, dan memang realiti yang memang bumi ni adalah bulat, bukan 4 segi. Bukan 4 segi, bukan lepiau, bukan 4 segi. Okay, memang atas kata salah satu dalil itu lah, nama lain. Tarikh khabar mutawatir, dialah satu perkhabaran diceritakan oleh ramai orang, yang bilangan ramai itu daripada satu generasi ke satu generasi sampailah kepada generasi yang terakhir, yang belakang ni, yang tak mungkin ramainya satu generasi ke satu generasi menceritakan perkara tersebut. Terlalu ramai, angka ni terlalu ramai sehingga tak mungkin akan berlaku, mereka akan berpakat membuat penustaan. Tu takrif ramai dalil mutawatir. Dialah satu dalil menggunakan kaedah satu riwayat yang diceritakan oleh begitu ramai manusia, yang ramai mereka ni tak mungkin terlalu ramai macam tu untuk mereka berpakat untuk mereka-reka perkara yang tak betul dan palsu. Atau dipanggil mutawatir. Jadi kalau tak sampai angka tu, tak panggil khabar mutawatir dia. Cuma apa dia tu, panjang lah. Khilaf tak khilaf berapa hadis macam ni, macam ni. Tapi sekali lalu kalau atas kata takrif khabar mutawatir, macam tu lah, perkhabaran daripada satu generasi ke generasi diriwayatkan oleh orang yang begitu ramai, yang ramainya daripada satu generasi ke satu generasi itu yang melalui proses masa yang memustahilkan mereka akan berpakat untuk membuat pembohongan. Sekali lalu ayat tu. Okay, boleh. Then? Sebelum ada di khabar mutawatir tu, dalil mutawatir tu dia kena ada musyahadah lah, Ustaz. Ya, tu bahasa lain dia musyahadah. Okey. Ya. Maksudnya sebelum datang dalil mutawatir, khabar mutawatir itu sebagai dalil, mesti ain musyahadah. Jadi musyahadah tu jalan untuk dapatkan khabar mutawatir tu. Sama ada dengan musyahadah lah, lihat dengan mata kepala, experience kita lalu sendiri. Semua tu adalah antara pengukuhan untuk menunjukkan dan memahamkan dalil khabar mutawatir tu. Okey. Lagi. Maknanya yang dikatakan ada nabi yang miskin ni bukan aib. Nabi ada apa? Kata sifat nabi yang miskin ni bukan aib lagi. Tak. Miskin dari sudut kata tak ada atau benda apa, dia bukan satu aib. Tak. Dia bukan aib. Dah tu kalau kita miskin bukan aib. Ya aib apa? Meminta-minta, itu aib. Meminta-minta aib. Miskin bukan aib. Apatah lagi kaya tapi meminta-minta, itu benggap. Bohong bahasa gitu kan. Astagfirullah. Okey, okay, lalu. Lain? Tak sejuk pun kena susah lah bila sejuk. Takut jatuh betul-betul kena ni. Saya tak rasa sejuk terbayang mata ni.
Tambihun barang siapa. Panjang tu. Bab tu. Masih bab sifat harus bagi Rasul lagi. Dan jangan letakkan apa-apa perkataan yang boleh memburukkan Nabi-Nabi Rasul. Masih atas disiplin itu. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.